Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena bulan Ramadan, acara keagamaan di negara ini giat dilaksanakan oleh pelbagai pihak bagi menyemarakkan lagi bulan yang penuh keberkatan ini. Antaranya adalah bertadarus Al-Quran. Petang kemarin diadakan majlis tadarus Al-Quran di kediaman yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diikuti dengan bacaan tadarus Al-Quran secara beramai-ramai, tahlil dan doa arwah serta doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Sementara itu, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis pembukaan tadarus di kediaman Naib yang dipertua 1 Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam di Kampung Manggis. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Datin Paduka Hajah Mariam binti Pengiran Haji Matarsad. Hampir 80 ahli dari 13 persatuan yang bergabung dengan Majlis Wanita menyertai tadarus Al-Quran, antaranya Persatuan Pertiwi WI, Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB, Bistari dan Pandu Putri. Selain meraih pahala dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, majlis tahunan ini juga bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ahli persatuan. Juga menyertainya ahli-ahli Biro Wanita, Majlis Perundingan Kampung Manggis dan Muslimah Masjid Seri-Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Ketua Kampung mempunyai peranan dan tanggungjawab besar sebagai peneraju perpaduan, keharmonian, keselamatan dan kesejahteraan serta penggerak kepada perkembangan sosioekonomi masyarakat kampung. Berucap semasa majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Belais dan Buda-Buda Mukim Bokok, Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong menzahirkan harapan calon tunggal yang merupakan seorang belia akan dapat memimpin kampung sebagai seorang ketua kampung yang mempunyai wawasan sebagai peneraju kepada pembaharuan kampung menuju ke hadapan seiring dengan wawasan 2035. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Walau bagaimanapun, sehebat mana seorang ketua itu, jika hanya bekerja atau bergerak seorang diri, tidak mungkin akan berjaya atau maju tanpa kerjasama dan sokongan daripada setiap penduduk kampung dan juga ahli-ahli majlis perundingan kampung. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Keharmonian dan permuafakatan juga amat penting di antara ketua kampung dan penduduk kampung bagi memudahkan lagi apa-apa jua kemajuan yang dirancang bagi membangun kampung ini. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan Ketua Kampung Belais dan Buda-Buda Awang Muhammad Afnan bin Haji Gapur berusia 30 tahun yang juga merupakan pemangku Ketua Kampung Belais dan Buda-Buda. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Situasi kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini sebanyak 221 kes dengan 11 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 207. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020.
Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 80 kes. 547 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,746 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 113 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,732 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk mendidik jiwa dan rohani umat Islam ke arah kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amalan-amalan sunat. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadat. Khutbah juga menyentuh mengenai kewajipan dalam mengeluarkan zakat fitrah. Antara amalan-amalan sunat yang digalakkan untuk dilakukan di sepanjang bulan Ramadan ialah pertama, bersahur. Ulama sepakat mengatakan bahawa hukum makan sahur adalah sunat dan bersahur itu ada keberkatannya. Selain itu, sunat melambatkan sahur sehingga hampir waktu fajar, iaitu kira-kira pada kadar membaca 50 ayat Al-Quran sebelum terbit fajar. Kedua, bersedekah. Perbanyakkanlah amalan bersedekah kerana Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersedekah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Tak kira kecil ataupun besar, banyak atau sedikit, adalah sangat digalakkan. Ketiga, sembahyang sunat tarawih. Sama-samalah kita sembahyang sunat tarawih berjamaah, lebih-lebih lagi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat bagi sama-sama mengimarahkan dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Keempat, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Oleh itu, perbanyakkanlah membaca Al-Quran di bulan ini seperti bertadarus sama ada di pejabat, di rumah dan di masjid-masjid. Kelima, menyungkaikan. Amalan menyungkaikan atau memberi makan untuk orang yang berbuka puasa adalah sangat digalakkan dan mempunyai ganjaran yang sangat istimewa. Sesungguhnya, hikmah dan tujuan zakat fitrah itu ialah: pertama, bagi membantu umat Islam yang memerlukan; kedua, bagi melahirkan rasa kasih sayang sesama Islam; ketiga, sumber kestabilan dan kemakmuran umat; keempat, sebagai tanda kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala; dan kelima, bagi membersihkan hati dari sifat bakhil. Dua adik-beradik meninggal dunia selepas kereta yang dinaiki dipercayai hilang kawalan lalu melanggar sebuah kereta dalam hala yang bertentangan. Menurut Balai Polis Lamunin, pasukan polis di Raja Brunei PPDB, insiden kemalangan diterima kira-kira pukul 11.50 pagi melibatkan dua buah kenderaan di kawasan Kampung Pangkalan Mau, daerah Tutong. Siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa, pemandu dan penumpang merupakan warga negara tempatan berumur 20 dan 18 tahun dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Punca kemalangan masih dalam siasatan. 15 petak jualan disediakan di gerai Ramadan anjuran Jerudong Park Country Club Sdn Bhd JPCC di Jerudong Park Garden. Gerai dibuka bermula pukul 3 petang hingga 11 malam. Julung kalinya diadakan, gerai ini memberikan peluang kepada para pengusaha menjual pelbagai barangan termasuk juadah bersungkai, pakaian serta barangan lain. Turut disediakan kemudahan surau di samping penyediaan kerusi meja bagi para pengunjung untuk berbuka puasa. Juga menarik perhatian pengunjung, program Lensa Ramadan yang mengetengahkan ceramah agama disampaikan oleh penceramah-penceramah undangan di bilik VIP East Jerudong Park Garden. Gerai Ramadan dibukukan sehingga 9 Mei depan.